Salam sejahtera saya ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Izham. Saya, Lechmi, anak perempuan Naraya, alias Nada Raja dengan nombor matrik P118183, ingin membentangkan tugasan individu di bawah tajuk Cabaran Guru Prasekolah dalam mengimplementasi perubahan pengajaran dan pembelajaran semasa COVID-19. Ini adalah tajuk yang saya pilih untuk melengkapkan tugasan individu di bawah pengurusan perubahan pendidikan. Mari kita sama-sama meneliti aspek-aspek yang telah dikaji di bawah tajuk yang saya pilih itu. Kajian ini dilakukan untuk mengenal pasti cabaran guru prasekolah yang dihadapi semasa pandemik COVID-19. Satu kajian tinjauan dijalankan ke atas guru prasekolah di sekolah terpilih dengan menggunakan soal selidik yang disediakan khas untuk mengkaji tajuk ini. Kajian ini bertujuan untuk meneroka sejauh mana guru prasekolah mengimplementasi PDPR semasa COVID-19. Terdapat beberapa dapatan kajian juga memberi gambaran bagaimana guru prasekolah menghadapi cabaran semasa pelaksanaan PDPR. Isu-isu yang dikenal pasti adalah isu-isu yang dari segi sokongan ibu bapa, kawasan tinggal murid dan talian internet. Implikasi dari segi KPM, JPN, PPD dan sekolah juga telah dikaji di bawah tajuk saya ini. Terdapat beberapa perkara yang dilihat dalam pemilihan tajuk kajian ini. Seperti yang kita sedia maklum, di Malaysia, sektor pendidikan memainkan peranan yang sangat penting dalam memberikan pendidikan yang berkualiti dan membentuk kepribadian seseorang murid yang lebih baik. Di samping itu, perubahan dengan mengimplementasikan proses pengajaran dan pembelajaran PDPR di rumah seperti yang diperkenankan oleh Menteri Kanan Pendidikan Dr. Razi Jidin merupakan satu pendekatan baharu dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran terhadap guru, murid dan ibu bapa. Kerajaan juga memberikan ruang dan peluang kepada pihak sekolah bagi mengatur strategi sekolah untuk memastikan proses PDP berlaku secara optimum. Keratan ini dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2021. Dalam kenyataan UNICEF 2020 telah juga menyatakan pendekatan home-based learning kurang membantu murid di kawasan luar bandar dan kampung orang asli terpencil dalam tempoh pandemik COVID-19. Seterusnya, para guru sentiasa berusaha untuk memperlengkapkan diri dengan pelbagai kemahiran yang diperlukan agar dapat mengajar PDPR walaupun menghadapi banyak cabaran. Ini telah dipetik daripada artikel Nur Asma dan Muhammad Syawal pada tahun 2021. Di samping itu, kajian Nurzi dan Muhammad Izal pada tahun 2021 pula menghuraikan beberapa cabaran pelaksanaan PDPR seperti capaian internet yang tidak stabil, kekurangan kemudahan peranti, kurang kemahiran menggunakan peralatan teknologi dan sikap dan motivasi guru menjadi beberapa isu dalam mengimplementasi perubahan PDPR sewaktu pandemik COVID-19. Teori yang diguna pakai dalam kajian saya ini ialah teori Kurt Lewin. Kurt Lewin adalah seorang ahli psikologi dan dianggap juga sebagai salah satu tokoh moden di bidang psikologi organisasi, psikologi sosial dan psikologi terapan. Robbins telah mengembangkan teori Lewin dengan membahagikannya kepada 3 tahap. Tahap pertamanya iaitu mencairkan dan tahap kedua ialah ubah dan tahap ketiga ialah membeku. Tahap unfreezing
murid prasekolah perlu bersedia menghadapi cabaran di mana pelaksanaan PDPR yang akan dilaksanakan di rumah semasa COVID-19. Ini akan menyediakan murid dan guru prasekolah kepada satu situasi perubahan dan ia meliputi usaha untuk mewujudkan satu keinginan untuk merubah kerana memerlukan rasa keperluan sesuatu yang baru. Tahap kedua pula ialah tahap ubah. Beliau menyebut bahawa proses perubahan adalah satu bentuk peralihan. Peralihan adalah gerakan dalaman atau satu perjalanan yang kita buat dalam reaksi terhadap perubahan. Di konteks yang melibatkan murid-murid prasekolah, guru seharusnya bersedia dengan maklumat, kefahaman dan keberanian untuk bertindak dan cara baru menyampaikan PDPR di rumah nanti. Tahap ketiga pula ialah titik beku. Proses pembelajaran yang dilaksanakan akan berterusan sehingga wujudnya kestabilan perubahan. Tahap pembekuan kestabilan perubahan telah dibuat. Ini akan diterima oleh kedua-dua pihak dan akan menjadi satu amalan baru. Latihan yang berfokus yang diberikan kepada murid prasekolah dapat mengekalkan momentum daya perubahan dan secara beransur-ansur menjadikan perubahan sebagai cara melakukan kerja, cara hidup dari segi tingkah laku, sikap yang kekal. Model yang digunakan untuk tajuk ini adalah model 8 langkah Kotter yang diasaskan oleh John Kotter pada tahun 1995. Model 8 peringkat Kotter perlu diamalkan oleh pentadbir sekolah dalam melakukan perubahan. Dalam model Kotter ini terdapat 8 tangga perubahan. Tangga pertama adalah cipta keperluan. Cipta keperluan adalah cipta keperluan merasakan rasa keperluan untuk merubah. Tahap kedua pula adalah bentuk pasukan yang kuat supaya dapat mencapai matlamat. Tahap ketiga pula adalah cipta visi perubahan, memahami visi yang jelas untuk ke arah mencapai matlamat. Tangga keempat pula adalah sampaikan visi melalui komunikasi. Hujah-hujah yang membina bersama guru-guru di bawah organisasi dapat membantu memfokuskan kehendak pemimpin. Tahap kelima pula adalah menghapuskan halangan dengan memeriksa halangan-halangan pelaksananya supaya dapat melaksanakan visi dan dapat membantu perubahan untuk kekal diteruskan. Seterusnya adalah membentuk sasaran pendek supaya menjadikan usaha lebih realistik dan semua warga organisasi merasakan kejayaan-kejayaan kecil. Tahap ketujuh pula adalah membina perubahan, menganalisa apa yang telah berlaku dan mencari alternatif yang baharu untuk meningkatkan organisasi. Tahap terakhir pula adalah mengukuhkan perubahan dapat membantu perubahan tersebut dalam mendapat tempat yang kukuh dalam sesebuah organisasi tersebut. Terdapat beberapa artikel yang telah dirujuk sebagai kajian literatur untuk tajuk kajian yang dipilih. Salah satu adalah pandemik COVID telah mengubah corak kehidupan pelajar kepada norma baru yang menekankan pembelajaran melalui pendekatan PDPR. Pushparani dan Sriyati 2017 yang menyatakan guru merupakan salah satu elemen yang penting dalam sistem sekolah. Greenberg 2021 menyatakan perubahan pengajaran guru dalam talian dengan menggunakan pelbagai alat dan sumber boleh menangani cabaran pendidikan dalam tempoh pandemik COVID-19. Kajian lepas dari Nur Lela Ahmad, Sholin Loy, Hariyati Abdul Wahidan, Rohila Yusof 2019 menjelaskan bahawa guru perlu peka terhadap amalan pengajaran dan pembelajaran masa depan yang menggunakan literasi media baharu serta tangkas dalam mengadaptasi semua perubahan dalam sistem pendidikan. Di samping itu, dari kajian
Rashmita 2020 dan Ci Azizan Muhammad Nazri 2020 terhadap guru-guru sekolah rendah, didapati bahawa guru-guru menunjukkan sikap positif dalam melaksanakan pembelajaran melalui pendekatan PDPR. Terdapat dua artikel dipilih daripada Scopus sebagai rujukan untuk memilih tajuk kajian ini. Dapatan kajian daripada kedua-dua artikel yang dipilih daripada Scopus itu didapati perubahan yang dikaji dalam artikel 1 adalah perubahan yang tidak dijangka dan dialami sewaktu melalui sesuatu masalah atau bencana yang memerlukan perubahan dari segi tingkah laku manusia. Artikel 2 pula, perubahan yang dilakukan dari segi dasar, sistem dan persekitaran sebagai penyelesaian kepada masalah yang dihadapi. Walaupun perubahan itu datang dari dua aspek berbeza, tetapi hakikatnya perubahan yang diterima dan diubah akan menjamin kesejahteraan dan kemenjadian murid dan sekolah khususnya. Kepuasan kerja di kalangan guru-guru prasekolah berada dalam tahap yang sederhana kerana terdapat kekangan dalam penyediaan sumber. Banyak sumber peribadi dan luaran berubah dalam tempoh masa kajian. Tekanan dan stres guru makin tinggi dan kemurangan tidak berubah. Perubahan bentuk kedua pula adalah perubahan ciri dalam sistem, polisi dan persekitaran untuk mengurangkan isu obesiti di kalangan murid-murid prasekolah. Perubahan bentuk kedua pula ialah perubahan ciri dalam sistem, polisi dan persekitaran untuk mengurangkan isu obesiti di kalangan murid-murid prasekolah. Selepas kajian ini didapati 42% perubahan telah dapat dilaksanakan separuh, 11% tidak dapat dilaksanakan dan 47% tidak dilaksanakan sepenuhnya. Seterusnya, Head Start melaksanakan perubahan yang sedikit setelah selesai proses perubahan berbanding isi swasta dan awam. Data-data yang dianalisis menunjukkan hampir 55% perubahan dapat diadaptasi, digunapakai dan membawa perubahan dalam tingkah laku guru-guru prasekolah dalam jangka masa perubahan yang ditetapkan. Di samping itu, daripada dapatan artikel dapatlah dirumuskan dengan mengurangkan permintaan seperti meminimumkan beban kerja dan meningkatkan sumber berkaitan pekerjaan seperti mengukuhkan sokongan pengurusan boleh membawa peningkatan kepuasan kerja guru prasekolah. Pelaksanaan dan kemampuan program perubahan yang melalui proses perancangan strategik yang inovatif dalam pendidikan awal kanak-kanak dapat menjamin kesejahteraan kanak-kanak untuk kekal sihat dan harmoni. Perbincangan yang boleh kita rumuskan daripada dua artikel yang telah dipilih daripada Scopus itu adalah, setelah dianalisis, kedua-dua artikel didapati sumber yang tidak mencukupi mungkin menyumbang kepada kepuasan kerja yang lemah yang boleh menyebabkan tinggi keletihan, kesihatan mental yang lemah iaitu kemurungan dan tekanan dan juga beban kerja. Kepentingan sumber peribadi yang khususnya kesedaran tentang keletihan emosi dan keletihan guru-guru prasekolah dapat dipupuk melalui program-program kesedaran minda. Peluang yang terhad untuk pembangunan profesional semasa pandemik COVID-19 yang ditambah dengan protokol baharu dan berubah telah membesarkan skop kekeliruan berkaitan jangkaan dan tanggungjawab pekerjaan guru prasekolah terutamanya. Guru prasekolah terasa tercabar dirinya semasa pandemik COVID-19 ini khususnya untuk belajar menyesuaikan diri dengan strategi pengajaran baharu, keperluan kebimbangan tentang kesihatan, keselamatan berkomunikasi dengan ibu bapa. Di samping itu, menyatakan perubahan yang dilaksanakan di sudut persekitaran dan dijadikan rutin harian mampu memberi impak yang tinggi daripada perubahan yang cuba dilakukan dari segi sistem dan dasar. Tentangan daripada pihak pentadbiran dan pihak berkepentingan merupakan cabaran utama untuk melaksanakan perubahan dari segi dasar. Pelaksanaan perubahan persekitaran dan sistem akan sentiasa membawa penambahbaikan dalam tingkah laku kanak-kanak secara tinggi dan juga konsisten.
Isu pertama yang dikenal pasti di bawah tajuk ini adalah lokasi kediaman guru-guru, iaitu guru-guru prasekolah dan murid-murid prasekolah yang mempunyai capaian internet yang kurang baik untuk menjalankan PDPR. Di samping itu, wujud juga kesukaran untuk mewujudkan komunikasi dua hala di antara guru-guru dengan murid-murid prasekolah. Yang ketiga pula adalah pelaksanaan PDPR semasa musim COVID-19 kurang mendapat sokongan dan sambutan daripada ibu bapa yang bekerja kerana ibu bapa bekerja telah membawa peranti untuk bekerja. Jadi murid-murid tiada peranti untuk menjalani PDPR. Implikasi terhadap sistem pendidikan di Malaysia adalah kaedah pelaksanaan PDP secara bersemuka telah diubah kepada kaedah PDP dari rumah sepenuhnya. Pihak KPM terpaksa menyusun semula rancangan pelajaran ke PDPR dan mengeluarkan manual pengajaran dan pembelajaran di rumah supaya para guru dapat melaksanakan PDPR dengan baik. Pihak JPN menghadapi cabaran dalam memberikan input yang betul, mengadakan Google Meet, webinar-webinar yang berkaitan serta bengkel-bengkel LDP. Pihak PPD juga telah dipertanggungjawabkan untuk menjalankan pemantauan berkala untuk memastikan PDPR berjalan dengan berkesan. Pihak sekolah pula harus menjalankan pemantauan berkala dan memastikan kehadiran murid serta keberadaan guru sewaktu PDPR. Sebagai kesimpulan, dapat kita simpulkan bahawa sistem pendidikan pada masa sekarang telah melalui banyak perubahan pada masa ke semasa. Pelaksanaan PDP di Malaysia pada hari ini sangat berbeza dan memberi kesan kepada pihak berkepentingan, khususnya guru dan murid sejak mula arahan PKP yang diumumkan oleh kerajaan. Proses PDP secara bersemuka tidak dapat dijalankan apabila sekolah-sekolah ditutup sepenuhnya. Sebaliknya, perlu diubah kepada kaedah PDPR secara dalam talian atau kaedah-kaedah lain yang bersesuaian supaya pelaksanaan PDPR dapat berlangsung seperti yang dirancang, dan murid juga perlu diberi perhatian supaya tidak berlaku keciciran dalam mengakses pelajaran sebagaimana hasrat KPM. Ini adalah senarai bahan rujukan yang telah dijadikan bahan rujukan untuk melengkapkan tajuk artikel ini. Sekian saja persembahan daripada saya. Terima kasih.